Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Okey, tayyib al-an insyaallah sanuwasilu dirasatana. Okey, kita akan menyambung pelajaran kita. Fi tarjamati al-insya. Kita akan terjemahkan insya yang berbaki itulah. Okey. Baik, so saya harapkan awak sedia. Ana arjulakum isti'dad wa ista'iddu bil qalam wal waraqah allati a'taitukum iyyaha. Okey, sediakan pen dan juga kertas yang Ustaz dah pernah bagi awak ni. Okey, baik. Nampak skrin tak? Hal anda item asyashah. Nampak. Okey, nampak Nampak. Semua buka je mic tu. Tak payah nak tunggu-tunggu nak cakap baru nak buka mic. Buka je mic tu. Nanti awak terdetik je apa awak nak cakap, awak cakap je. Terdetik nak tanya soalan, tanya je soalan. Okey? Tanpa segan silu. Dan kalau ada je tak faham atau nak minta Ustaz ulang, beritahu je. Ustaz, saya tak faham, minta tolong ulang. Boleh. Bagi tahu sahaja. Ustaz tak ada masalah. Okey, baik. Yang penting awak berani. Kalau awak malu, siapa rugi? Diri Awak sendiri. Okey. Diri sendiri. Okey, baik. Kita sambung. Kat mana tadi? Tunggu. Lahu thawabun kabirun minallahi ta'ala. Okey, ilmu. Ilmu bil lughatil arabiyyah adalah Tunggu. Ilmu. Okey, yang ni dia di awal ayat ke ataupun di tengah? Di awal. Di awal. Awal. Okey, kata nama yang berada di awal dalam i'rab apa dia? Ingat tak? Ingat tak? Apa saja kata nama yang berada di awal, apa dia? I'rab dia. Mubtada. Ya, pandai. Mubtada. Mubtada. Ingat sekali lagi. Segala kata nama yang berada di awal ayat confirm mubtada. Jangan malu-malu nak sebut ya. Okey, mubtada. Yang lain yang tak tahu tu tolong ingat. Ustaz dah ulang banyak kali dah ni. Okey, so mubtada kalau dia bukan kata nama khas, kena letak alif lam. Okey, saya letak alif lam alif lam sebab dia adalah kata nama di awal dan dia bukan kata nama khas. Ilmu macam ni je dia. Ain lam mim. Gitu. Okey, al-ilmu yang yang ni yang kena Alladhi. letak bagus, kena letak satu. Alladhi kita dah syarahkan sebentar tadi. Kenapa pakai alladhi, kenapa tak pakai allati, alladzina, allatani dan sebagainya. Okey, Sarah awak rujuk balik video sebelum ni. Okey, sebab Ustaz dah rakam dah video tu, ada dalam YouTube Ustaz. Okey, al-ilmu alladhi diusahakannya. Apalah masa Arab ni? Okey, Ustaz bagilah kalimah dia. Kalimah usaha untuk dicarinya, usaha untuk mengusahakannya. Dalam bahasa Arab iktasaba. Okey, iktasaba ni adalah fi'il. Fi'il Madi. Fi'il madi ke mudhari'? Madi. Madi. Padi. Okey, kenapa bukan fi'il mudhari' padahal ada alif di awal? Sebab. Okey. Kenapa? Kerana fi'il mudhari' alifnya ada hamzah. Tolong dengar elok. Fi'il mudhari' awalnya alif, alif dia ada hamzah. Yang ni tak ada ni kan hamzah ni, ni alif kosong. Okey, so yang ni dia jadi fi'il madhi secara confirm je lah. Okey, baik. Tapi awak kena tahu fi'il madhi pun ada yang alif hamzah di awal. Sebab awak dah masuk dah tajuk tu. Tajuk fi'il sulasi mazid, tambahan alif di awal. Okey.
af'ala if'alun tu kan. Af'ala if'alun. Tu alif di awal tu. Tapi dia bukan fi'il mudhari', dia fi'il madhi. Yang tu certain je. Tak apa, yang ni penting dia tak ada alif ni confirm dan dia fi'il madhi. Okey, iktasaba maksud mengusahakan. Okey, cuba buat diusahakan. Siapa nak cuba? Tak cuba pun cubalah semua. Siapa rasa jawapan macam tu, cuba. Diusahakan. Apa dia? Yaktasabu. Okey, nak pakai fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari'. Okey, mudhari'. Okey, jadikan dia fi'il mudhari' dulu. Sebelum jadikan dia di tu, jadikan fi'il mudhari'. Tambah apa? Ya. Okey, Yaktasabu. tambah ya dia di awal. Gantikan dengan alif. Ya. Okey, jadi apa ni? Yaktasibu. Okey, yaktasibu. Sin Tibu. adalah baris Yaktasibu. bawah. Huruf kedua terakhir baris bawah. Okey, yaktasibu. Yang ni maksud dia mengusahakan. Kalau awak tulis kat sini, kalau awak baca al-ilmu alladhi yaktasibu, maksud dia ilmu yang berusaha. Ilmu itu yang usaha. Okey. Sekarang tukar ilmu yang diusahakan, yang diusahakan, yang dicarikan tu. Okey, apa dia? Macam mana nak buat di? Ingat lagi tak? Yaktasu. Yaktasub. Yaktasub. Kau. Nampak? Okey. Ingat masa tadi kita belajar. Okey, yang ni. Apa kaedah dia? Huruf kedua terakhir baris atas. Oh gitu. Ada lagi kaedah ni. Huruf kedua terakhir baris atas. Itu confirm. So dekat sini yaktasibu tak boleh. Dia jadi apa? Huruf kedua terakhir ni baris atas. Baris Ingat bawah. lagi ke tidak ni? Tidur lagi ke? Okey, so jadi apa? Sin baris Ya. atas. Yaktasaba. Atas. Okey. So yang ni dah confirm. Iktasaba. Sebenarnya ya ni baris depan. Yuktasab. Begitu. Okey. So yuktasabu bunyi dia. Baik, seperti mana yang Ustaz pernah sebut sebelum ni, bila kita pakai fi'il, apa sajalah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', dia mesti ada pelaku. Dan fi'il itu mesti ikut pelakunya. Okey, mesti ikut pelakunya bila dia duduk selepas ni lah. Dia duduk selepas kata pelaku dia tu. Okey, sekarang ni yuktasabu ni pelakunya siapa? Ilmu. Okey, betul tak kita letak ya di awal? Betul. Betul. Okey, sudah betul. Macam tu bila awak tulis mana-mana kata kerja, tengok dulu siapa pelaku dia. Kadang-kadang pelaku dia perempuan, so kena tukar kat sini daripada ya tukar kepada ta. Ta. Okey, jadi yang ni dah confirm lah. Ya ni memang betul kerana pelaku dia ilmu. Ilmu itu yang diusahakan. Okey, menjadi apa? Ilmu yang disuruhkan alladhi yuktasabu menjadi dalam bahasa Arab yakunu boleh, kana gunakan kana, ataupun awak nak pakai asbaha. Asbaha ni selain membawa makna berpagi-pagian, dia juga boleh membawa makna menjadi ataupun soro. Ini pun sama. Soro ni pun sama membawa makna menjadi. Okey, biasa awak pakai apa? Kana ke asbaha ke Kana. soro? Kana. Bukan kana ni awak biasa pakai untuk adalah ke? Yakunu. Okey lah, kalau awak nak juga pakai kana, saya tak lang lah sebab boleh. Okey, bolehlah pakai kana lah Okey. Padam, kita tukarkan kepada kana. Okey. Menjadi. So jadi apa? Kana. Yakun. Menjadi Yakunu. sebab kita akan buat selalu kan, dia akan sentiasa menjadi. So kena pakai yakunu.
Yakunu. Okey, ni jawapan dia. Al-ilmu alladhi yuktasabu yakunu. Yakunu. Baik, seterusnya penjamin. Aku tak tahu. Penjamin bil lughatil arabiyyah. Dhaman. Dhaman. Okey, dhaman. Dhaman. Sekejap. Okay, betul tak? Dhaman ni dah ada tak yang perlu diubah? Tak ada. Ada. Jawapannya ada. Apa yang patut kita ubah pada dhaman ni? Kafir mudhari. Kan. Fi'il mudhari'. Tak, dhaman ni adalah Sifat kan? kata apa nama? Kata kerja. Dia punya Kata bilangan. kerja lah, kata nama. Bilangan. Dhaman ni dah kira satu. Okey dah, sebab ilmu ni satu. Baris. Ya, baris. Baris apa? Baris kedua. Dua. Okey, ingat Okey. tak macam mana kaedah kana wa akhawatuha? Apa dia punya kaedah dia? Cuba ingat balik ataupun cuba rujuk balik. Kana wa akhawatuha, dia punya dia punya lawan dia inna wa akhawatuha. Apa dia punya kaedah dia? Kalau kana dia ada kisah lagi masa. Baris akhir, baris depan. Ya, sebelum kita tahu baris dulu. Okey, kana dia ada apa? Allah ada. Ada khabar. Ada apa? Khabar. Sebelum khabar ada apa? Khabar ada. Tak ada. Makin kana. Apa dia? Kana, bila sebut je kana, awak kena terus nampak dua benda. Kana dia kena ada engkana, ada engkana. Oh, Isim isim kana. Kana, khabar Isim kana, itulah khabar yang salah. kana. Isim kana dan khabar kana. kana. Okey, itu satu poin dalam tajuk kana. Okey, poin kedua dalam tajuk kana, awak tak boleh ingat kana je. Awak kena ingat wa akhawatuha. Apa dia geng-geng kana tu? Dia tak boleh kana je sebab kadang-kadang soalan dia tak keluar kana, dia keluar lain. Tapi sama hukum dia. Selain kana apa dia? Anna bukan tajuk kana dah. Soro lagi. Laisa. Laisa lagi. Adaha. Madala. Asbaha. Amsa. Asbaha. Mazala. Madama. Madama. Dalam periksa keluar soalan madama dan asbaha. Madama semua tak buat. Okey. Adalah yang buat sikit sangat, boleh kira jari. Okey. So maknanya rupa-rupanya soalan yang Ustaz bagi dalam periksa tu sebenarnya tajuk kana wa akhawatuha. Tapi Ustaz tak bagi kana, Ustaz bagi asbaha dengan madama. Terus semua dah pening. Ni tajuk apa ni? Sebab apa? Sebab awak tak hafal akhawat kana. Geng-geng kana awak tak hafal. Okey. So ingat kana ada dua benda lah yang penting. Pertama adalah apa tadi? Kana dia ada isim kana dan khabar kana. Okey, kana pun dia ada juga geng-geng yang lain yang sama pekerjaan dia. Iaitu geng-geng tu pun ada isim dia dan ada khabar dia. Kalau kana apa dia punya adik-beradik? Tadi. Soro, madama, asbaha, mazala, laisa. Awak kena ingat tu. Okey, baik. Yang kedua tu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia. Tanda pada isim kana dan tanda pada khabar kana. Wa akhawatuha. Okey, isim kana apa tanda dia? Depan, baris depan. Bagus, tandanya baris depan dan
dan sewaktu dengannya. Ustaz kata sewaktu dengannya sebab bukan di bahagian depan saja. Dia awak tengok pada bahagian marfu'. Marfu' dia bukan setakat bahagian depan, dia ada baris waw, ada Wah. baris alif. Alif. Ta. Alif. Okey, saya tengok. Okey, macam itulah, ada baris waw, ada baris depan, ada baris alif. Okey. Baik. Jadi sekarang ni bila awak dah tulis yakunu, awak dah kena tentukan secara automatik mana dia isim kana, mana dia khabar kana. Okey, siapa isim kana? Dekat sini. Siapa isim bagi yakunu ni? Siapa yang menjadi? Ilmu. Ya, pandai. Ilmu. Okey, ilmu. Ilmu dah ada tulis belum? Dah. Dah tertulis di sebelum ni. Dan awak Dah. perlu tak tulis lagi? Tak. Kalau nak tulis lagi, tak ada Boleh. masalah. Dipersilakan. Okey, dipersilakan untuk menambah kalimah. Tapi kalau awak kata tak nak lah, isim kana ni Eden dah tulis sebelum ni, so Eden tak nak tulis lagi, boleh, asalkan dah pernah sebut, dah pernah mention ayat yang sebelumnya. Ni ada yakunu, menjadi. Menjadi siapa? Siapa yang jadi? Ilmu untuk menjadi. Okey, so dia terus sebelah ni jadi apa? Khabar. Bagus. Khobar kana. Khobar kana baris apa? Baris fathah. Selain fathah, Baris tanwin. selain Fathah fathah, tu. Ayat. Ya. Kasrah. ya, kasrah. Fathah, ya, kasrah dan juga baris alif. Okey. Ya, kasrah, fathah, alif. Okey, itu lain lah. Sekarang ni dhammah ni adalah isim yang satu, mufrad. So confirm dia baris atas begini. Tapi sebabkan dia tidak ada alif lam, awak jadikan dia tanwin. Buruklah tulisan. Okey. Jadikan dia tanwin sebab dia tidak ada alif lam. Maka bila dia tanwin atas, automatik kena tambah alif dat sebelah. Kalau Begini dekat belakang dia. Jadilah dhamanan. Nampak eh? Allazi yuktasabu yakunu dhamanan. Okey. Sebenarnya ayat penuh dia. Al-ilmu allazi yuktasabu yakunu al-ilmu dhamanan. Macam tu. Okey, baginya. Nya ni Lahu. kembali pada siapa? Ilmu. ilmu. Cuba fahamkan Ilmu. ayat tu. Ilmu yang diperoleh itu menjadi penjamin bagi ilmu tu balik. Bagi Talabul ilmu tu. ilmi. Pandai. Bagus Talibul lawak ni. Bagi talibul ilm. Bagus. So, talibul ilmi laki perempuan? Laki. Laki berapa orang? Satu. Orang. Seorang. So, Orang. jadi apa lah? Lahu. Lahu. Pandai. Untuk? Bi. Li. Pandai. Li. Yakun dhamanan lahu. Li untuk apa? Merealisasikan. Merealisasikan bil lughatil arabiyyah, tak bagi fi'il haqqaqa. Hak pokok. Okey, haqqaqa. Baik, sekarang ni siapa nak buat ayat untuk merealisasikan? Hak koko. Li Wait. Li haqqaqa tak boleh. Li Liu ni hak koko. dia mesti masuk dengan huruf, dengan fi'il mudhari' sahaja. Okey, Hak koko. Hak koko. Li. Liu hak koko. Okey, bagus. Tambah ya kan? Okey, li yuhaqqi. Ko. Li yuhaqqiqa. Dia balik atas, sebenarnya li yuhaqqiqu. Tapi li ni untuk merealisasikan, untuk makan, untuk minum. Okey, lepas tu adalah fi'il mudhari'. Contohnya pula tak macam ni, fi'il mudhari'. Okey, so li ni dia termasuk di bawah adawatun nasabi. Nanti cari dalam buku dalam nota yang Ustaz suruh print hari tu. Dah print ke belum? Adawatun
nasab. Belum. Okey. Nanti awak tengok li adawatun nasab. Macam mana adawatun nasab berfungsi. Fungsi dia adalah dia menjadikan fi'il mudhari' di sebelahnya berbaris atas ataupun hilangnya nun. Yang tu awak tengok balik dalam tajuk tu Kita kat sini nanti lama. Okey, so li ni adalah adawatun nasab. So dia jadilah li yuhaqqiqa. Boleh. Okey, untuk merealisasikan li yuhaqqiqa. Merealisasikan ini adalah kata kerja. Betul ke kita pakai dia lelaki seorang? Betul. Siapakah yang merealisasikan? Talibul ilmi. Ilmu. Ilmu yang diperoleh itu menjadi penjamin baginya untuk merealisasikan. Siapa yang realisasikan? Takkan talibul ilmi. Ilmu tu lah. Okay. Ilmu tu yang akan menjadikan, merealisasikan dia. Okay. So ilmu tu adalah lelaki. Yuhaqqiqa. Okay, bagus. So settle lah, kita biarkan dia. Kesahan ini adalah satu bagi. Sihah. Sihah. Kesahan. Okay. Sihata. Dia jadi baris atas. Kenapa? Kerana yuhaqqiqa ni merealisasikan. Ilmu tu merealisasikan, maka diperlukan kepada mangsa. Dia realisasikan apa? Dia merealisasikan kesahan. Waktu dia berdiri pada atas. Maka ini adalah maf'ulun bih. Okay, sihata ibadah. Dalam bahasa Arab. Ibadatuhu. Okay, ibadah. Adanya kat ini kan. Okay, ibadatu. Ibadatihi. Okay, pandai Amirul Gunakan hu ataupun he. Kenapa? Kenapa guna seorang lelaki? Sebab dia guna seorang lelaki. Sebab nak merealisasikan kesahan ibadahnya. Ibadah siapa nak kita nak bagi dia ibadah dia sah? Ilmu. Talabul ilmi. Okey, bagus Kita nak ilmu tu dia nak menjadikan ibadah penuntut ilmu itu sah. Sah lah. Orang yang tak menuntut ilmu dia tak tahu sah ataupun batal. So dia main lenjan orang kata. Dia main solat je. Dia tak tahu solat tu macam mana nak sah, macam mana nak batal lah. Dia tak tahu. So orang yang tak ada ilmu boleh jadi apa yang disolatkan itu batal ataupun tak sah solat dia. So sia-sialah solat dia. Contoh, masuk sikit pasal syariah. Sorry sikit sikit pasal syariah. Sebab ni penting. Boleh. Contohnya adalah orang yang solat, bila dia takbiratul ihram tu, dia baca slow, tak dengar. Dia angkat, patutnya Allahu Akbar, dia dengar kat telinga. Dia tak, memang dia cakap Allahu Akbar tu tak dengar. Dia sendiri pun tak dengar. Dia pun tak dengar. Okey, padahal takbiratul ihram dan antaranya adalah surah Al-Fatihah. Dia baca surah Fatihah, dia sendiri pun tak dengar. Okay? Surah Al-Fatihah dan juga takbiratul ihram adalah antara rukun qauli. Qauli ni qaul. Qaul tu maksud dia kata. Bila ulama masukkan dia dalam rukun qauli, maka kita kena baca dengan sekadar dengar dekat telinga. Dia tak belajar. So dia macam mana? Dia baca Al-Fatihah pun tukumat kamit mulut dia tapi tak keluar suara. Sah tak solat dia? Tak. Tak sah. Ustaz pernah ingat seorang member Ustaz masa tu tingkatan 5. Dia jadi imam. Masa tu kat surau Al-Mutakin tu dekat Pedah lah. Tengah-tengah solat Ustaz pandang lah dia jadi imam kan. Dia punya mulut tukumat kamit, dia tak cakap apa-apa. Ustaz dah nampak dah satu, ni solat kau tak sah ni. Okey, dah tingkatan 5 dah orang tu. Sekarang bagi Ustaz lah. Harapnya dia dah ditambah ilmunya, harapnya lah. Okey. Amin. Tu menunjukkan ramai lagi di antara orang-orang kita yang jahil bab ini, bab asas ni. So dia punya mulut terkumat kamit baca Quran, baca surah Fatihah, dalam tak sedar solatnya tak diterima. Kan rugi? Okay. Selain Fatihah, selain takbiratul ihram, ada juga beberapa lagi rukun qauli yang perlu disebut secara
disebut dengan supaya telinga awak dengar, sekadar telinga didengari. Ada lagi yang tu kena belajar dalam tajuk syariah. Okey, tanya Ustaz Rijal lah ataupun Ustaz Syarazi dan sebagainya. Okey, kita sambung. Liyuhaqqiqa sihhata ibadatihi, dan untuk menjauhkannya. Dan apa dan? Wah. Wah. Untuk Di. menjauhkannya. Baik. Baik tu kata nama. Menjauhkannya. Ab'ada yub'idu. Ab'ada yub'idu. So dia jadi liyub'ida. Yub'idahu. Liyub'idahu. Liyub'ida. Menjauhkannya. Liyub'idahu. Wa, dan untuk liyub'ida. Ya ba'indal. Hu ni kembali padanya. Menjauhkan penuntut ilmu tersebut dari Min. kejahilan. Jahil. Jahli. Bagi bawah sebab min, lepas min. Okey, minal jahli. Okey. Itu adalah kerana zalika, itu. Zalika kerana. Zalika li'anna. Zalika li'anna, itu adalah kerana ilmu itu Ilmu. ilmu ke ilma ke ilmi? Ilmu. Ilmu ke ilma ke ilmi? Ilmu ke ilma ke ilmi? Saya dah bagi dah ni. Ilmi. Okey, ingat balik tajuk. Li'anna. Li'anna ni termasuk dalam tajuk apa? Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Ingat tu. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Okey, apa hukum dia? Dalam inna anna lakinna laita la'alla, inna anna ka anna lakinna laita la'alla, apa yang ada yang perlu awak tahu? Isim inna, khabar inna. Pandai. Isim inna, khabar inna. Okey. Dari sudut baris isim inna. Isim inna barisnya apa? Fathah. Pandai. Dia terbalik dengan? Kana. Ya, dia terbalik dengan kana. Kana, isim kana by depan. Ataupun marfu'. Kalau untuk isim inna, dia mansub dulu. Okey. Khabar inna? Dhammah. Marfu'. Ya, dhamma ataupun marfu'. Dia terbalik. Okey, baik. Jadi zalika li'anna, ilmu ni dia jadi apa? Isim ke khabar? Isim. Itu adalah kerana ilmu itu. So ilmu itu adalah isim lah. So jadi apa? Ilma ke ilmi ke ilmu? Ilma. Pandai. Okey. Zalika li'anna al-ilma adalah perantara. Perlu tak buat adalah? Ya. Tak payah. So terus perantara. Apa dia perantara? Bain. Baina tu antara. Ni perantara. Jawapan dia wasilah. Okey. Wasilah baris apa? Tengok dulu, tengok sebelumnya. Wasilah baris apa? Fathah. Ingat tak hukum li'anna ni? Tadi inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Isim dia baris atas, khabar dia baris. Wasilah tu. Ya, pandai. Baris depan. Sebab dia khabar inna. Itu yang pentingnya bila awak belajar macam ni. Awak akan ulang kaji secara automatik. Okey. Tips satu lagi saya bagi tahu tips dalam periksa. Ustaz rasa dah ni. Dalam periksa untuk syafawi dalam bab i'rab ataupun harapnya dalam kitabi dalam bab i'rab, biasanya kalau dalam syafawi dan dalam lisan, Ustaz kaji sikitlah masa buat masa duk jadi apa nama dia? Panel bagi
panel penanda bagi awak punya abang dan kakak awak ni sekitar 5 tahun lepas kan. Ustaz kaji dia punya soalan i'rab dia. Dia orang bagi yang senang-senang, dia tak bagi yang susah. Yang senang ni macam mana? Dia bagi mubtada, soalan ni pasal mubtada, soalan ni pasal khabar, soalan ni tentang apa ni? Inna, tajuk inna dan akhwat inna. Soalan ni tentang kana wa akhwat kana. Apa lagi yang senang-senang? Lepas huruf jar, majrur. Dia bagi yang senang-senang je. So kalau basic-basic ni, kalau awak kuasai yang senang ni, bukan yang susah lah, bukan yang apa i'rab bagi apa madhu, uslub madhi tu, uslub ta'ajub apa i'rab dia, itu susah. Dia bagi yang senang-senang je. Lepas huruf jar apa i'rab dia, lepas inna apa i'rab dia, lepas kana apa i'rab dia, khabar kana apa i'rab dia. Dia bagi yang senang-senang. So ingat kalau awak kuasai ni, confirm boleh jawab. Saya rasa lah biasanya pembuat kertas ni, kalau dia baik, kalau dia tak nak tinggikan graf, dia akan buat soalan yang memang macam tu, memang senang-senang. Okay, so tolong yang inna, kana ni sebenarnya senang dia adalah antara basic. Okay, so tolong hafal. Zalika li'anna al-ilma wasilatun, yang membimbing. Membimbing, arsyada yurshidu. Okey, yang kita buat yang guna alati lah. Allazi, alati semua tu. Okey, so nak letak apa? Allazi. Alati. Alati. Kenapa alati? Wasilah. Okey, wasilah. Okey, bagus. Wasilah ni perempuan. Alati membimbing. Yurshidu ke turshidu? Turshidu. Tak ke ya? Turshidu. Kenapa tak? Sebab alati perempuan. Okey, sebab alati lah. Okey, sebenarnya alati ni tak sesuai digunakan kat sini, tapi bagi je lah awak pakai. Sebenarnya dia alati ni dipakai ketika sebelumnya ada alif lam. Tapi so kalau tak ada alif lam macam mana Ustaz? Tak payah pakai, buat alati terus je, turshidu. Sebenarnya lah. So Ustaz bagi betul lah. Okey, takut nak ajar yang salah. Kalau awak buat lati kat, kalau Ustaz lah, Ustaz bagi okey je. Asalkan alati tu betul. Bukan alladhi. Sebab kembali pada wasilah contohnya. Okey. Sahabatnya. Sahabihi. Kejap, kenapa pakai allati? Zalika li'anna al-ilma wasilatun. Bolehlah allati turshidu, sahabatnya. Sahabat siapa ni? Sahabat Sahabat ilmu tu. Ya, sahabatnya. Okey, sahibihi. Allati turshidu sahibahu. Okey, kepada dia membimbing ila, turshidu ila, kebenaran. Benar. Hak dan batil. Hak dan batil. So benar dalam bahasa Arab bila kata Arabiah hak. Okey, hak. Dan melarangnya mana'a. Okey, mana'a fi'il madhi. Tukarkan fi'il mudhari'. Siapa yang melarangnya? Ilmu tu. Ilmu. Itulah saya kata rasa ni, yang ni suai guna ya lah, bukan ta. Sebab kita nak sebutnya ilmu tu yang bimbing, bukan wasilah ni yang bimbing kan. Itulah cak tukar tukar ya. Sebab ilmu tu dia kembali pada ilmu. Li'anna dzalika li'anna al-ilma wasilatun wahia, dan dia wahwa, dan ilmu itu wahwa yurshidu sahibahu ilal haqqi, wa melarang wayam na'u, melarangnya wayam na'u tambahu, wayam na'uhu daripada min kebatilan, minal batil. Okey, lagi sedikit lagi. Wajiblah ke atas penuntut ilmu. Yajibu alaina. Alaina kat atas kita. Yajibu ala talib ilmi. talibil ilmi. Okey.
Okey, ni saya nak ingatkan, yajibu ni kekal Jangan tukar tajibu, jangan tukar yajibuna, jangan tukar yujab. Tak payah tukar. Yajibu je. Ustaz, kalau ni perempuan macam mana Ustaz? Contohnya ada orang tanya, penuntut ilmu ni perempuan, nak tukar tak tajibu? Tak payah. Perempuan ke lelaki ke, tetap pakai yajibu. Okey, kekal yajibu tu. Sama dengan yajuzu ala. Yajuzu li, yanbaghi li. Yanbaghi pun tak payah tukar. Yang penting awak pakai macam ni lah. Yajibu ala. Okey, yajibu ala talibil ilmi, membaikkan. Ahsana dalam bahasa Arab, ahsana fi'il madhi. So kena guna fi'il mudhari', dia jadi apa? Yasanu. Yuhsinu. Okey, ingat kalau awak pakai ayat yajibu ala watan ila dhalika, yajuzu lana, yanbaghi lana, awak mesti kena letak an. Okey, kena letak an. Lepas tu lepas an gunakan fi'il mudhari'. Okey, jadi kat sini yajibu ala talibil ilmi an dulu. Dia kena letak an. Wajiblah ke atas penuntut ilmu an yuhsina. Penuntut ilmu kan lelaki kan? Okey, membaikkan kembali kepada siapa yang membaikkan? Ilmu. Bukan ilmu, penuntut ilmu tu. Okey, penuntut ilmu tu yang membaikkan. Okey. Yang membaikkan, dia baikkan sangkaannya. Sangkaan dalam bahasa Arab, selalu awak dengar zon. Okey. Sangkaannya zonnahu ke zonnaha? Zannahu. Kenapa hu? Sebab seorang lelaki. Ni talibul ilmi ni kan, lelaki. Dengan Allah. Yuhsina zannahu Bilna. Bila ada zon kena ada bi. Zanna billah. Zon billah. Okey. Yajibu ala talibil ilmi ay yuhsina zannahu billah. Itu adalah kerana ingat balik. Zalika li'anna. Pandai. Zalika li'anna. Cop. Nampak li'anna kena. Bila nampak li'anna kena hati. Okey. Okey, so ilmu ni baris Atas. pandai. Kenapa? Kerana isim. Sebab isim inna. Isim inna. Isim li'anna nama dia. I'rab dia adalah isim li'anna, bukan isim inna. Dia geng inna juga, tapi kita i'rabkan sebagai isim li'anna. Okey, ilma yang benar. Benar dalam dia adalah sifat haqqun. So macam mana nak buat yang benar? Aku. Hak saja. Al-Hasu. Okey. Al-haqqa. Bukan al-haqqu. Kenapa? Kerana dia adalah sifat. Nanti tengok balik tajuk na'at dan man'ud. Dia kena ikut. Dia berada dalam tajuk tawabi' yang awak selalu hafal dalam jadual i'rab tu kan. Tawabi'. Dia ikut yang sebelumnya. So sebelumnya baris atas, ni pun baris atas. Okey, zalika li'anna al-ilma al-haqqa, menjadi sebab. Menjadi apa awak nak letak? Kana yakun. Guna fi'il mudhari'. Yakunu lelaki kan. Ilmu tu kan. Ilmu tu yang menjadi sebab. Sebab dalam bahasa Arab adalah sebab. So yakunu sababan. Kenapa yakunu sababan bukan yakunu sababun? Kerana sabab ini dia adalah khobar kana. Ustaz, mana isim yakunu? Mana dia isim yakunu? Ni. Al-ilmu. Yang ni tak dia sebut terus ya, dia punya khobar. Yakunu sababan. Okey. Zalika li'anna al-ilma al-haqqa yakunu sababan. Terlindung. Menjadi sebab terlindung. Waqa yaqi. Yang yaqilah. Yaqiya. Yap. Sababan yaqiya, yang melindungi daripada min fitnah.
Fitnah. Kalau fitnah dalam bahasa Arab jamak dia adalah fitan. Okey, fitan. Kalau satu fitnah. Fatanun ta marbutah. Okey. Dan kesesatan. Minal fitnah wa sesat. Apa sesat? Dolalah. Okey. Ataupun dolal boleh. Minal fitnah wa dolalah wa dan juga perpecahan. Perpecahan apa? Perpecahan. Perpecahan. Tak ingat lah perpecahan. Saya pernah buat perpecahan. Cuba tengok kat atas tu. Saya rasa kita dah pernah terjemah berpecah. Dah ingat dah. Alhamdulillah. Wa tafarruqu. Tafarruqu wa tafarruq antara baina masyarakat Mujtama. al-mujtama. Okey, siap dah. Okey, kenapa yang kat sini Ustaz tak fokuskan? Sebab dia tidak ada kata apa? Dia tidak ada kata kerja. So kita tak perlu nak ubah lelaki ataupun nak buat perempuan, dan dia juga tidak ada kata sifat. Kalau sifat kita tengok sebelum dia. Kalau lelaki-lelaki, kalau ada perempuan-perempuan macam tu. Kalau ni tak ada. Sebab tu Ustaz terus wa tafarruqu bainal mujtama. Okey, so lepas ni yaqi ni kena fokus lah. Yaqi ni melindungi. So dia adalah kata kerja fa'il mudhari'. So kita kena tengok lah siapakah yang melindungi tu, lelaki ke ataupun perempuan. Okey, so kat sini ilmu itulah yang melindungi. Lepas tu Ustaz pakai ya di bawah. Okey, alhamdulillah. Laqad intahaina min tarjamati kulli hadhihi al-faqrah at-tawilah. Okey, jadi Ustaz yakin awak dah terjemahkan kesemuanya daripada sesungguhnya yang awal ni sehinggalah yang terakhir, iaitu al-mujtama'. Jadi jika ada apa-apa yang awak tak tahu nak terjemah, awak boleh tanya kawan awak, bagi lengkap semua. Dan apa yang perlu awak buat lepas ni adalah awak perlu menghafalnya. Jadi pada esok hari Ustaz bagi masa untuk awak hafal keseluruhannya ni, dan Ustaz akan bagi soalan. Okay, Ustaz akan bagi soalan untuk awak terjemahkan. Dan apa yang awak perlu buat adalah awak terjemah dengan jujur tanpa melihat kepada jawapan. Okay, tak kisahlah jawapan awak macam mana pun awak buat lah. Okay, awak buat lah dalam masa yang tertentu. Habis masa, Ustaz nak awak snap gambar awak punya karangan, awak hantar kat Ustaz. Ustaz nak tengok macam mana hafalan awak. Okey ke tak? Okey, kalau tak hafal secara tepat, sekurang-kurangnya awak hafal, awak buat mengikut ayat yang awak mampu buat sendiri. Okey, contoh awak tak hafal, so awak buatlah ikut ayat awak sendiri, gaya bahasa awak. Ustaz nak tengok tu. Okey, baik. InsyaAllah kita nunhi liqa'ana al-yawm bi kifaratil jilsah wa tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Okey, hafal daripada sini dulu sampai ke syurga boleh? Boleh. Esok saya bagi soalan sampai sini je. Saya bagi soalan daripada ni sampai sini. Okay. Yang lain tu saya akan bagi dari semasa ke semasa. Okey, sampai sini je dulu. Ni je. Okey, baik. Boleh beransur keluar untuk rehat. Okay. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Syukur Ustaz. Afwan. Afwan.